Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Okey, hari ini kita akan sambung pewarisan ya, 5.2 pewarisan. Okey, apa itu pewarisan? Pewarisan ialah pemindahan. Pemindahan ciri daripada ibu bapa kepada anak-anak. Okey, sebagai contoh, kalau orang yang berhidung mancung, dari mana dia dapat hidung mancung tu? Ciri daripada bapanya ataupun daripada ibunya. Itu ataupun daripada datuknya. Kromosom itu dia boleh diwariskan daripada datuk kepada ayah kita, kemudian daripada ayah kepada kita. Itu pewarisan. Okey? Okey, kemudian ciri-ciri yang diturunkan daripada ibu bapa kepada anak-anak tu dia diturunkan melalui gen. Okey, gen itu apa? Okey, gen itu ialah unit asas pewarisan. Unit asas pewarisan kita sudah tengok sebelum ni kan. Di dalam DNA itu ada gen. Okey? Gen ada pada DNA dan DNA itu akan membentuk kromosom. Okey, sepasang gen yang berada pada lokus yang sama pada kromosom homolog mengawal satu trait yang sama. Mengawal satu trait organisma. Okey, sebagai contoh tengok dalam rajah ni, ini ialah kromosom homolog. Okey, apa itu kromosom homolog? Kromosom homolog ialah sepasang kromosom. Maksudnya ada dua kromosom. Ini kromosom yang pertama, ini kromosom yang kedua. So ada sepasang kromosom, ini kita panggil sebagai kromosom homolog. Okey, kromosom homolog ni satu dia berasal daripada bapa. Kalau manusia satu ni berasal daripada bapa, yang ini daripada ibu. Okey? Okey, apa yang dikatakan sepasang gen pada lokus yang sama? Lokus itu kedudukan. Okey, sepasang gen pada kromosom homolog maksudnya ini. Contohnya ini warna biru ni, ini dengan ini. So ini kita panggil sebagai sepasang gen. Okey, sepasang gen ni satu di kromosom yang pertama, satu di kromosom yang kedua, dia akan mengawal satu trait. Okey? Dan pasangan gen yang berada pada lokus yang sama tu kita panggil sebagai allele. Okey, pasangan gen pada lokus yang sama. Lokus yang sama maksudnya kalau macam ni kedudukannya di atas sini, yang ini pun di atas sini. Maksudnya dia selari ya. Selari. So pasangan gen ini kita panggil sebagai allele. Okey? Kita panggil sebagai allele. Okey. Allele ni dia boleh wujud dalam dua keadaan. Satu dominan, tengok ni, satu dominan, yang satu lagi resesif. Okey? Allele dominan ini dia akan diwakili oleh huruf besar. Okey? Manakala resesif akan diwakili oleh huruf kecil. Boleh? Okey. Gen, sepasang gen yang terletak pada lokus yang sama pada kromosom itu kita panggil sebagai allele. Okey? Okey, allele ini ada dua, dominan dan resesif. Cikgu ulang ya, allele ada dua, dominan dan resesif. Okey, dominan dia mesti diwakili oleh huruf besar. Contohnya ini, A besar, B besar, C besar, D besar. Itu menunjukkan allele dominan. Manakala allele resesif, dia akan diwakili oleh huruf kecil. Ini A kecil, B kecil, C kecil, D kecil. Ini ialah allele resesif. Okey, setakat itu boleh ya? Kalau huruf besar itu allele dominan, kalau huruf kecil itu allele resesif. Okey, kemudian kita kena tahu allele dominan dia akan mempamerkan cirinya dan akan menutup, dia akan cover ciri yang dibawa oleh allele resesif. Okey? Manakala allele resesif dia hanya akan mempamerkan ciri yang dibawanya sekiranya dia berpasangan dengan allele yang resesif juga. Okey, cikgu bagi contoh ya. Cikgu bagi contoh warna rambut. Okey, warna rambut, rambut hitam adalah dominan. Okey, rambut hitam adalah dominan. Di sini
warna rambut diwakili oleh allele C besar dan C kecil. So, C besar ini hitam. Okey, dia mewakili rambut hitam. Hitam. Manakala yang C kecil ini, dia mewakili rambut perang. Perang. Susah cikgu tulis. Perang. Okey. Okey, jadi bila C besar, ingat ya, C besar ini rambut hitam, C kecil rambut perang. Rambut hitam dominan kan? Okey. Bila C besar bergabung dengan C kecil, apa ciri yang akan dipamerkan? Adakah rambut hitam atau rambut perang? Okey, ciri yang akan dipamerkan ialah rambut hitam. Sebab C besar ini adalah dominan. C besar rambut hitam kan? Dia dominan. Jadi, rambut perang ni tidak akan nampak. So, kalau kita dapat gen, allele ataupun allele C besar, C kecil, rambut kita akan hitam. Okey? Kalau kita dapat allele C kecil dengan C kecil. Okey, C kecil berpasangan dengan C kecil. Ini maksudnya allele resesif berpasangan dengan allele resesif, barulah kita akan dapat rambut perang. Bolehkah? Faham? Okey, cikgu bagi contoh lain. Contohlah warna mata. Okey, warna mata hitam adalah dominan. Okey, hitam adalah dominan, manakala biru adalah resesif. Okey, di sini hitam ni diwakili oleh A. Okey, A tu dominan kan? Cikgu bagi contoh A, saya tulis itu A kan? Huruf lain pun boleh je. Okey, contohlah iris hitam, warna mata hitam. Cikgu ubah A tu jadi H besar. Okey, H besar ni dominan ya. Iris hitam dominan, kemanakala kalau iris biru dia resesif, cikgu bagi H kecil. Okey, so bila H besar bergabung dengan H kecil, warna mata akan jadi warna hitam sebab ada H besar. H besar ni mesti ikut yang huruf besar. Okey? Okey, kalau H kecil jumpa H kecil, ini resesif jumpa resesif. Resesif iris warna biru kan? Okey, kalau H kecil jumpa H kecil, barulah warna mata kita biru. Okey? Boleh? Boleh ya? Okey. Ini ialah contoh trait-trait dominan dan trait resesif. Okey, sebelum tu kamu akan ada jumpa ciri dan trait, kan? Ciri dan trait. Apa beza ciri dengan trait? Okey. Ciri itu, apa yang dimaksudkan dengan ciri? Okey, ciri itu sifat. Okey? Ciri itu sifat. Manakala trait ialah kepelbagaian bagi ciri. Contohnya, jenis darah. Jenis darah ini adalah ciri. Manakala traitnya darah A, darah B, darah O, darah AB. Boleh? Okey, warna rambut. Warna rambut adalah ciri. Manakala traitnya warna hitam, warna perang, apa lagi? Warna mata. Warna mata ini adalah ciri. Okey, apa ciri? Warna mata. Traitnya apa? Kalau warna mata, kalau cirinya warna mata, traitnya warna biru, warna hijau, warna coklat, boleh? Okey, kalau jenis rambut itu adalah ciri. Traitnya rambut lurus, rambut keriting. Boleh? Hidung, jenis hidung itu ciri. Traitnya hidung mancung, hidung pesek. Boleh? Faham? Nah, okey. Contohnya ini boleh menggulung lidah, tidak boleh menggulung lidah. Ini ialah trait. Cirinya apa? Cirinya kebolehan menggulung lidah. Traitnya boleh menggulung lidah, tidak boleh menggulung lidah. Okey. Mempunyai lesung pipit. Nah, cirinya kehadiran lesung pipit. Traitnya ada lesung pipit, tiada lesung pipit. Okey. Jenis cuping telinga. Jenis cuping telinga itu ciri. Traitnya cuping telinga bebas, cuping telinga melekat ataupun terlekat. Cuping telinga bebas tu di cuping telinga tahu kan? Kalau orang yang cuping telinganya straight je, lurus je, itu melekat. Kalau orang yang cuping telinganya tu ada yang terkeluar sikit,
tempat letak subang tu, tempat letak anting-anting tu, itu cuping telinga bebas. Okey, boleh ya? Okey. Kemudian kita tengok mekanisme pewarisan. Mekanisme pewarisan ni mula-mula sekali dijumpai oleh Gregor Mendel. Gregor Mendel ni dia buat eksperimen, dia menggunakan pokok kacang pea. Kacang pea tahu kan, yang bulat-bulat warna hijau tu. Okey, pokok kacang pea yang untuk kacukan monohibrid. Okey, apa maksud monohibrid? Monohibrid tu maksudnya kita kacukkan yang melibatkan satu ciri sahaja, ya. Okey, generasi pertama hasil kacukan tu dipanggil generasi filial pertama ataupun F1. Kemudian F1 tu dikacukkan sesama sendiri untuk menghasilkan generasi kedua F2. Okey, kemudian kita kena tahu, nanti kita tengok rajahnya baru faham. Kemudian genotip tu adalah maklumat genetik. Maklumat genetik maksudnya kalau tadi H besar, H kecil, A besar, A kecil. Itu genotip. Manakala fenotip ialah ciri-ciri fizikal yang dipamerkan. Okey? Contohnya genotip tadi H besar, H kecil. Kan? Ini tadi kita buat apa ni? Warna mata kan? Okey, ini ialah genotip. Manakala fenotipnya mata berwarna hitam. Itu fenotip. Okey, boleh? Lagi kalau macam X, ini ialah genotip. Fenotip ini perempuan. Macam tu ya. Okey, macam ini eksperimen yang dibuat oleh Mendel. Dia guna kacang pea tulin. Okey, kamu tengok sini ya. Kalau dia kata kacang pea tulin tinggi, berbakat tulin tinggi. Bila dia kata tulin, maksudnya allelnya tu kalau T besar, dua-dua T besar. Itu maksud bakat tulin. Kalau T kecil, dua-dua T kecil. Okey? So, dua-dua ni dikacukkan. Okey. Kemudian sel ni dia akan mengalami proses meiosis kan? Okey, proses untuk menghasilkan gamet. Proses untuk menghasilkan gamet mesti proses meiosis. Ini selalu tanya dalam exam ni, apa proses di sini ya? Di sini proses hasilkan gamet ni proses meiosis. Okey. T besar, so dia akan jadi separuh lah. Dia akan menghasilkan gamet. So kita kasih pisah ni. Sini T besar, sini T besar. So ada dua gamet lah kan? Okey, T kecil ni pun sama. Ada dua gamet, T kecil, T kecil. Kenapa kita pisahkan dia jadi separuh-separuh? Sebab proses meiosis, bilangan kromosom akan jadi separuh kan? Okey, lepas tu gamet-gamet ni semua akan melalui proses persenyawaan. Okey, ingat ya, proses persenyawaan. Okey, tengok sini. T ini macam mana? Okey, sebelum tu kena tahu yang ini ni, ini semua ni kita panggil sebagai rajah skema. Kita panggil sebagai rajah skema. Okey, lepas tu T ini kacuk dengan ini. T kecil daripada sini. Ini daripada induk jantan, ini induk betina lah. Okey. Ini kacuk dengan ini, so kita akan dapat T besar, T kecil. Kan ini T besar, T kecil kacuk jadi ini. Kemudian ini jumpa dengan ini. Okay, jadi T besar, T kecil. Kan? Okay, lepas tu ini jumpa lagi dengan ini. Jadilah T besar, T kecil. Ini jumpa lagi dengan ini. Jadilah T besar, T kecil. Maksudnya setiap yang di sini ni dia mesti berjumpa dengan yang di sini. Okey, jadi kita akan dapat T besar, T kecil, T besar, T kecil. Okey. Bila huruf besar itu maksudnya cirinya adalah dominan, kan? Cirinya dominan. Yang T kecil itu resesif. So kalau tinggi adalah dominan. Tinggi adalah dominan. T besar. So semua ini akan jadi tinggi. Tinggi. Kenapa jadi macam tu? Macam cikgu cakap tadi, allele dominan, dia akan mempamerkan ciri yang dia bawa. Kan dia akan tutup ciri yang dibawa oleh allele yang resesif. So bila ada huruf besar, kita kena ikut ciri yang dibawa oleh huruf besar tu. So semua anak akan jadi tinggi.
Okey, ni. Sekejap ya. Okey, ni tengok sini ya. Okey, cikgu padam dulu ni. Okey. Okey, ini okey, ini ialah yang asal tadi, yang generasi pertama tadi kita dapat T besar, T kecil semua kan, okey, dikacuk sesama sendiri. So, ini kacuk dengan ini. Semuanya kacang tinggi, kacang P yang tinggi, kacuk dengan kacang P yang tinggi. Okey, kalau ada T besar, T kecil, ini bukan bakatulin sedaya. Ini kita panggil heterozygote. Tiada dalam buku kamu. Tak apalah, tak payahlah. Panjang lagi tu ceritanya, okey. So, ini T besar, T kecil ni. So, di sini kita kena kasih pecah dia ya. Okey, ini T besar, T kecil kasih asing dia. Jadi di sini T besar. Okey, di sini T besar. Okey, lepas tu di sini okey, di sini di sini T kecil, boleh ya? Okey, sama juga. Yang ini di sini T kecil, yang ini T besar. Okey. Okey, itu pembentukan gamet. Ini T besar, T kecil. So, di sini T besar, T kecil. Ini pun T besar, T kecil. Ini T besar, T kecil. Okey, boleh ya? Okey, lepas tu, proses persenyawaan. Yang ini, T yang ini, kasih kacuk dengan T yang ini. So, di sini kita akan dapat T besar, T besar. Ini kan T besar, T besar. Boleh? Okey, lepas tu ini, jumpa lagi dengan yang ini. Okey. So, ini T besar, T kecil. T besar, T kecil. Boleh? Okey. Lepas tu, allele yang kedua. Sorry. Lepas tu, allele yang kedua. Okey. Mana dah? Okey. Ini allele yang kedua kan? Okey. Ini. Kacuk dengan ini. T kecil, T besar. Okey. Tapi kita kena tulis T besar, T kecil ya. Cara tulisnya huruf besar mesti di depan. Okey. So, T besar, T kecil. Okey. Kemudian ini. Jumpa lagi dengan yang ini. Ini T kecil, T kecil. Boleh kan? T kecil, T kecil. So, tengok balik yang kita belajar tadi. Kalau huruf besar maksudnya dia dominan, huruf kecil dia resesif. Kalau dominan kena ikut ciri yang dibawa oleh huruf besar yang dominan kan. So, macam ini. T besar, jadi dia tinggi. Ini T besar, T kecil. T besar ni bawa ciri, bawa trait tinggi, yang T kecil tu pendek kan. So, mesti ikut yang huruf besar, yang dominan. Jadi, dia tinggi. Yang ini pun sama tinggi. Ini T kecil, tinggi kan? Salah ya. Ini bukan tinggi. Bukan tinggi ya. Ini apa? Ini pendek. Ini sepatutnya pendek ya. Salah tu. Bukan tinggi. Itu pendek. Okey? Okey, itu pendek. Sebab T kecil, T kecil. Itu yang dimaksudkan gen resesif hanya akan mempamerkan cirinya sekiranya berpasangan dengan gen resesif. Okey, boleh ya? Okey. Ini tak dapat anak lelaki, suami Simba Asid. Okey. Seterusnya kita tengok macam mana pewarisan jantina, penentuan jantina anak. Okey. Kita sudah belajar manusia bilangan kromosomnya berapa? 46 kan? Okey, 46. Jap, itu kerana nak terang. Okey. 46. So, 44 adalah kromosom autosom tambah dengan 2 kromosom seks. Sekiranya perempuan, kromosom seks tu jadi XX. Kalau lelaki, 44 tambah
XY kalau lelaki. Okey, so ini ialah perempuan. Okey, kemudian akan melalui meiosis. Proses meiosis, masih ingat kan proses meiosis adalah proses untuk menghasilkan gamet. Okey, bilangan kromosom sel anak akan jadi separuh daripada sel induk. So 44 tambah XX kita bahagi 2 jadilah 22 tambah X, 22 tambah X. So ini gamet. Okey? Okey, manakala yang lelaki 22 tambah X, yang satu Y kan? So 22 tambah Y. So kita kena tahu kalau perempuan kromosom seksnya XX, maksudnya gametnya kromosom yang dibawa oleh ovum dia mesti X. X sahaja. Okey, X sahaja. Manakala lelaki sama ada X ataupun Y. Jadi yang menentukan jantina anak adalah kromosom seks yang dibawa oleh sperma. Kalau sperma bawa X, kalau dia bawa X jumpa dengan ovum, jadilah XX kan? Kalau XX jadilah perempuan. Kalau kromosom yang dibawa oleh sperma tu adalah Y, jadilah XY. So kalau X, Y jadilah lelaki. So yang menentukan jantina anak adalah kromosom seks yang dibawa oleh sperma. Okey, ini rajah skema penentuan jantina anak. Okey, ini bapa 44 tambah XY. Okey, ini ibu 44 tambah XX. Okey. So selepas melalui meiosis, kita akan dapat gamet kan? Okey. Sperma dia boleh membawa gamet X ataupun sperma boleh bawa kromosom X ataupun kromosom Y. So sperma ni boleh jadi 22 tambah X dan 22 tambah Y, manakala ibu 22 tambah X, 22 tambah X. Maksudnya ibu hanya bawa kromosom X sahaja. Okey? So, sperm dengan ovum ni dia akan melalui proses persenyawaan. Tengok sini ya, sebagai contoh ini bersenyawa dengan ovum yang ini. Jadilah kromosomnya 22 tambah 22 jadi 44. XX. Jadi 44 tambah XX. Boleh? Okey, lepas tu ini jumpa lagi dengan ini. 22 tambah X, ini pun 22 tambah X. Jadi 22, 44 tambah XX. Okey, so ini perempuan kan? Okey, kemudian sperma yang kedua, gamet yang kedua 22 tambah Y. Sorry, kejap. Ini jumpa dengan ini jadilah 44 tambah X, Y. X, Y. Okey, tadi cara tulisnya tadi. Cara tulisnya tadi cikgu cakap huruf besar mesti di depan kan? Huruf besar mesti di depan baru huruf kecil. Lepas tu kena ikut alfabet lah. Kalau X, Y mesti X dulu baru Y. So sebab tu kita tulis sini 44 tambah XY. Okey, kemudian sperm ini jumpa dengan ini jadilah 44 tambah XY. Okey, so yang XY ini lelaki. So perempuan, lelaki. Okey. Ini kebarangkalian. Okey, ini maksudnya kebarangkalian. Apa kebarangkaliannya? Dua lelaki, dua perempuan kan? Okey, nisbah dua perempuan. Maksudnya 50% lelaki, 50% perempuan. Okey. Tidak semestinya anak yang pertama mesti perempuan. Tidak semestinya anak kedua perempuan, anak ketiga lelaki, anak keempat lelaki. Tidak semestinya urutannya begitu. Ini hanyalah kebarangkalian. Maksudnya, setiap kali kehamilan, okey, katalah ini anak pertama kan? Okey, sekarang mengandung. Ada ibu mengandung, mau bersalin. Okey, apa kebarangkalian anaknya? Apa kebarangkalian jantina anaknya? Dua aja kebarangkaliannya kan? Kalau bukan perempuan, lelaki. Ada kebarangkalian lain? Tiada kan? Itu maksudnya 50-50.
50% kebarangkalian perempuan, 50% kebarangkalian lelaki. Setiap kali mau bersalin tu, itu sahaja kebarangkaliannya. 50% lelaki, 50% perempuan. Ataupun 1/2. Kan setengah. Kalau bukan lelaki, perempuan. Kalau bukan perempuan, lelaki. Itu sahaja kebarangkaliannya. Okey, so ini soalan yang selalu ditanya dalam exam. Apa kebarangkalian mendapat anak lelaki? 1/2 ataupun 50%. Apa kebarangkalian mendapat anak perempuan? 1/2 atau 50%. Sama sahaja kebarangkaliannya ya. Okey, boleh? Okey, tidak ada kebarangkalian lain, kan? Okey, harap semua faham ya. Okey, sampai situ sahaja untuk hari ini. Nanti kita sambung lagi. Sekiranya ada apa-apa yang tidak faham, boleh tanya cikgu ya. Okey, bye.